Selamat sejahtera. Hari ini kita belajar matematik, topik darab dan anu dalam darab. Okey, kita go to kepada topik darab. Contoh 1. Setiap kotak boleh muat 10 buah pasu. Okey, kita tengok soalannya. Soalannya, berapakah bilangan pasu di dalam 35,215 buah kotak yang sama saiz? Okey, apa yang dia nak adalah berapakah bilangan pasu di dalam 35,215 buah kotak yang sama. Okey. Jadi dia nak berapa bilangan kotak. So, dalam pengiraan dia macam mana? So, kita buat 3. Saya ajar dalam bentuk lazim. Saya ajar kaedah 1 dulu. Jadi nanti kalau awak nak pilih nak buat kaedah mana untuk jalan pengiraan latihan awak terpulang pada awak. Okey, jika jumpa soalan macam ni. So, perkara pertama awak kena jadikan dia transferkan dia kepada ayat matematik. So, 35,215 buah kotak yang sama saiz. Dalam sebuah kotak ada 10. So, kita buat dia operasi darab dengan 10. Okey. Saya bagi kaedah 1 dulu. Kaedah 1 kita buat dalam bentuk lazim. 35,215. Kalau awak masih ingat, saya pernah ajar tahun lepas. Okey, 1 ni ditulis di bawah rumah sa. Okey, 1 ditulis bawah rumah sa. Yang sifar ni kita buat dia sebagai lebihan. So, cara dia, kita darab dulu rumah sa. 5 darab 1, 5. 1 darab 1, 1. 2 darab 1, 2. 5 darab 1, 5. 3 darab 1, 3. So, yang ini kita salin je. So, jawapannya 352,150 buah 150 pasu. Okey. So, itu kaedah 1. Kalau kaedah 2, kita guna kaedah 2, kita guna kaedah gelombang. Gelombang. So, kaedah gelombang, kalau darab, kita akan pergi gelombang tu ke arah kanan. Okey, gerakkan gelombang tu. Okey, gerakkan ke arah kanan. Contoh, okey. 35,215 darab dengan 10. So, yang ini adalah operasi darab. Dia cakap gerakkan ke kanan, gerakkan ke kanan. So, ingat yang ini adalah untuk pengiraan yang melibatkan perpuluhan. Tetapi untuk soalan ni tak ada perpuluhan. Tetapi anda kena ingat semua soalan yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dia berada di hujung sekali. Okey, perpuluhan dia berada di sini. Berada di sini. So, ada satu sifar. So, kita gerakkan sebanyak gelombang ni sebanyak sekali ikut bilangan sifar ke kanan. Okey, ke kanan. Ke kanan. So, jawapannya kita tulis 35,215. So, kita gerak satu kali ni. Kita gerakkan sekali. So, jadi yang ni kita tuliskan sifar. Titik uluhan dia berada di situ. Okey, titik uluhan dia berada di sini. Sini. Okey. Jadi yang ini untuk kaedah 2. Okey, kita tengok contoh 2. Contoh 2, 8,493 darab dengan 1,000. So, 8,493 darab dengan 100. Maaf, bukan 1,000, 100. Okey. Saya guna jalan kaedah 1. Okey. Saya lebih suka kalau melibatkan nombor seperti ini dan nombor bulat sahaja, saya lebih suka menggunakan kaedah 1. Okey, kalau awak guna kaedah 2, itu terpulang pada awak. Okey, kaedah 1 yang saya nak guna tadi dalam bentuk lazim. So, 4,893 darab dengan 100. So, 1 tu ditulis di bawah rumah sa. Sifar ni ditulis di belakang. So, kita buat darab.
Okey, yang ini kita darab dulu. 3 darab 1 3, 9, 4, 8. So, yang ini ada 2 sifar. So, kita salin je 2 sifar. So, jawapannya 849,300. Okey, untuk yang ini adalah kaedah 1. Kaedah 2, saya untuk soalan nombor bulat saya tak berapa minat sangat. Tapi kalau awak suka kaedah 2, awak boleh buat. Awak ulang balik contoh 1 tadi banyak kali. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 764 darab dengan 1000. Okey, yang ini 764 darab dengan 1000. So, saya guna kaedah 1. Darab dengan 1000. Ini rumasa. So, 1 ni letak bawah rumasa. So, ada 3 kosong dekat belakang. Jangan lupa tulis darab. So, kita darab dulu 4. 4 darab 1, 4. Yang ini 6. Yang ini 7. Yang ini ada 3 sifar. So, kita tulis 3 kali sifar. So, jawapannya 764,000 sahaja. Okey, masih lagi tajuk darab. Okey, contoh soalan 4. Berapakah keluasan jubing yang dihasilkan dalam sehari? Dalam sehari kami dapat menghasilkan 25,000 meter persegi jubing. Okey, soalannya, berapakah jumlah jubing yang dihasilkan dalam 4 hari? Dia tanya berapa bilangan jubing yang dihasilkan 4 hari. Di sini dia cakap dalam sehari. Okey, yang ini. So, jadi kita punya jalan pengiraan ayat matematik kena tulis dulu 25,000 meter. Yang ini 25,000 ni kita darabkan dengan berapa hari? 4 hari sebab kita nak cari bilangan 4 hari. Okey. Okey. So, jawapannya nanti kita kena buat darab dulu. Yang ni kena buat dalam bentuk lazim yang biasalah. Bukan yang macam 100 tadi. Bukan Bukan cara macam tu. Kena letak di bawah rumah sa. 4 tu kena letak di bawah rumah sa. So, sifar darab 4 sifar. Sifar darab 4 sifar. Sifar darab 4 sifar. 5 darab 4, 20. Naik 2 sini. 4 darab 2, 8. 8 campur 2, 10. Okey, yang ini adalah jawapan dia. Jadi, yang ini kena tulis meter persegi jubing. Okey. So, bila jumpa soalan macam ni, jangan dijarakkan di antara rumah ibu ni bila kamu buat jalan pengiraan. Biar dia rapat. Okey. So, kita tengok contoh yang kelima. Okay, kita tengok contoh kelima iaitu soalan dia 3 darab 310,247 sama dengan. Okay, dalam pengiraan dia. So, kita kena buat dia dalam bentuk lazim. So, kita kena tulis nombor yang banyak dulu. Okay, 310,247. Okay, jangan jarakkan kat sini jangan jarakkan. Kat situ jangan dijarakkan. So, lepas tu kita darab dengan 3. 3 tu kena tulis di bawah rumah sa. Okay, 3 kena tulis di situ. So, sebelum kita buat, kalau tak hafal sifar 3, tulis sifar 3. Kalau hafal, bagus. So, baru kita senang nak buat. Okay, 7 darab 3, 21. Naik 2. 3 darab 4, 12. 12 tambah 2, 14. Naik 1. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Sifar darab 3, sifar. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. So, jawapannya 930,741. Okay, kita tengok contoh yang ke-6. Okay, contoh yang ke-6, 14,095 darab dengan 70. Okay, jalan pengiraan dia macam mana. Okay, so yang ni kita kena tulis dalam bentuk lazim dulu. So, nombor yang paling banyak adalah 14,095 tu. Okay, tak perlu nak jarak di antara rumah ribu. So, 70 ni kita kena buat di bawah ikut ni. Ni rumah sa, letak di rumah sa. Ni rumah puluh, letak di rumah puluh. Okay. Jangan. Lepas tu, kita darab rumah sa dulu. Okay, rumah sa, 5 darab sa, 5 darab sifar, sifar. 9 darab sifar, sifar. Sifar darab sifar, sifar. 4 darab sifar, sifar. 1 darab sifar, sifar. Okay, dah selesai. Okay, lepas tu baru kita pergi ke rumah puluh.
Okey, jadi kalau 50, jawapan nanti ditulis di bawah ni. 5 darab 7, 35. Jadi kena tulis 5 ni di situ. 3 naik dekat 9. Okey? Bukan 5 ni bukan dinaikkan di sebelah sini. Bukan. Bukan Kena turun di bawah rumah puluh. Lepas tu 9 darab 7, 63. 63 campur 3, 66. Okay, lepas tu 7 darab sifar. 7 darab sifar tambah 6, 6. 4 darab 7, 28. Yang ini makin depan nombor dia. Okey, naik 2 kat situ. 7 darab 1, 7. Okey, tambah 2, 9. Baru kita tambah. Sifar, 5, 6, 6, 8, 9. So, jawapannya 986,650. So, kita tengok soalan yang ketujuh. Soalan ketujuh, 43,000 darab 2,604. Okey, kita nak buat dia. Kita kena buat nombor yang paling banyak dulu sebagai nombor yang pertama kita nak tulis. Jangan jarak ya. Lepas tu 43. 3 ni tulis di bawah rumah sah. 4 tulis di bawah rumah puluh. Okey. Okey. Jadi kita tengok sifar 3 dulu. Rumah sah ni. Sifar 3 Okey. 4 darab 3, 12. Naik 1 kat sini. Sifar darab 3, sifar. Sifar tambah 1, 1. 6 darab 3, 18. Naik 1 kat sini. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Okey, dah selesai untuk sifar 3. Okey, sekarang kita tengok sifar 4 pula. Okey, sifar 4 ni rumah puluh. So, kita kena mula daripada sini dan jawapan dia kena tulis dimulai dari sini. Dekat sini kita tulis nanti. Okey, sekejap saya padam dulu kat atas ni supaya kita tak keliru. So, 4 darab dengan 4, 16. Jadi, 6 kita tulis di sini. Okey, 1 ni kita tulis sini. Jangan awak tulis kat atas ni pula 1. Jangan. Salah tu. 1 tu tulis di atas sifar. Okey. Lepas tu, sifar darab 4 sifar tambah 1, 1. Tulislah kat sebelah dia ni. Jangan awak tulis di bawah 6 ni. Okay, lepas tu 6 darab 4, 24. 2 letak sini 4, sini letak 2. 4 darab 2, 8. 8 campur 2, 10. Okay, tambahkan. Jadi yang ini 2, 7, 9, 11 naik 1, 1, 1. So, jawapannya ini. Okay, kita tengok soalan contoh yang ketujuh. Okay, berapakah hasil darab 12,502 dengan 38? Okay, jalan pengiraan dia. So, yang ini kita kena buat dalam bentuk lazim, ayat matematik dulu. Okay, sebab dia merupakan soalan berbentuk penyelesaian masalah. So, 12,502 ni darab dengan 38. So, 12,502 darab dengan 38. 8 tulis di bawah masa, 3 ditulis di bawah rumah. So, kita tengok. Kalau nak buat, kita tengok sifar 8. Kalau dah hafal, bagus. 2 darab 8, 16. 1 darab 8 darab sifar tambah 1, 1. 8 darab 5, 40. 8 darab 2, 16. 16 campur 4, 20. Naik 2. 8 darab 1, 8. Tambah 2, 10. Okay, dah settle untuk sifar 8. Okay, kita padam dulu yang kecil atasnya. Padam dulu supaya nanti kita nak buat untuk sifar yang 3 tu nanti senang. Okay, sekarang kita beralih di sifar 3. Sifar 3 ni 50. So, jawapan nanti mesti di bawah ni. Okay, kita tengok sifar 3. Okay, 2 darab 3, 6. Di sini. Sifar darab 3, sifar. 5 darab 3, 15. Naik 1 sini. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. 3. 1 darab 3, 3. So, kita tambah. So, jawapannya yang ini. 435,076. Okay, kita tengok contoh soalan yang ke-8. Okay, 30,708 darab dengan 19.
Macam mana kita nak kira dia? So, kita kena buat lazim. 30,708 darab dengan 19. 9 tulis di bawah masa, 1 di bawah 50. So, kita kena buat sifar 9 dulu. Jadi, kita kena buat sifar 9 dulu. So, kita jawab sifar 9 dulu. Okay, 8 darab 9, 72. Jadi, 2 ni letak di bawah masa. 7 letak sini. Okay, 9 darab sifar tambah 77. 7 darab 9, 63. Letak 6 di sini, 3 letak kat bawah. So, 9 darab sifar tambah 6, 6. 3 darab 9, 27. Okay, dah settle dah sifar 7, sifar 9. So, kita tengok sifar 1 pula. Belum tu kita padam yang kecil-kecil kat atas tu. Okay, so sifar 1 rumah 10. So, kita kena letak jawapan nanti di bawah rumah 10. So, 8 darab 1, 8. Rumah 10 bukan rumah sah. Lepas tu, sifar darab 1, sifar. 7 darab 1, 7. Sifar darab 1, sifar. 3 darab 1, 3. Tambahlah. Okay, tambah macam biasa. Jangan silap menambah. Kalau silap, memang jawapan akan salah. So, jawapannya 583,452. Okay, kita tengok tajuk yang seterusnya, anu dalam darab. Okay, contoh 1. Okay, ada 5 balang ikan. Setiap balang ada 7 ekor ikan. Jumlah ikan ialah M ekor. Cari nilai M. Okay, dengan kita cari anu M ni. So, dalam punya kita nak buat macam mana. So, kita kena ikut soalan. Ada 5 balang ikan. So, 5 balang ikan. Lepas tu setiap balang ada 7 ekor. Jadi maksudnya kita buat operasi darab. Darab dengan 7 sama dengan. Okay, M ni adalah jumlah ikan. Jumlah ikan. So, M ni kita letak di sini. Jadi yang ni soalannya anu. Anu dalam darab. So, yang mana anu? Ini anu. M ni anu. So, macam mana nak cari anu ni? Kita darab lah. 5 darab 7 adalah 35. So, jawapannya 35. Jadi, M adalah 35. Anu dia adalah 35. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Contoh kedua adalah K darab 12 sama dengan 36. Apakah nilai K? K ni adalah anu. Anu ni berada di hadapan ya. Ini adalah jawapan. Dia nak suruh kita cari nilai K. So, kita cuba kaedah ni dulu ya. Kita cuba guna nombor yang kecil. Kita kan K tu kita letak A sama dengan sama dengan. Okey, K darab dengan 1 sama dengan 2. Okey, macam mana nak dapat A ni? A ni macam mana? Nak dapat dia? Okey, 1 darab dengan berapa dapat 2? 2. So, macam mana nak dapat 2 ni? Jadi, 1 ni kita kena bahagikan. Jadi, 2 bahagi 1 ni jawapannya 2. So, A ni 2. Jadi, kalau anu berada di depan, jadi darab ni akan berubah menjadi bahagi. Kalau kita tengok tip ni. Okay, so yang macam ni pun kita kena ubah macam tu lah. So, kalau kita nak cari anu, K, kita nak cari anu tu. Jadi, yang darab ni, 12 ni, kena tulis di sini lah. Darab ni, darab 12 ni. Yang ini kita kena tukar kepada bahagi. Jadi, kita kena tukar kepada bahagi 12. Jadi, yang 36 ni, kat sini je lah, 36. So, kalau jumpa anu berada di hadapan, jadi nombor ni kita kekalkan kat sini. Okay. Lepas tu darab 12 tu dia pergi ke menyeberangi sama dengan dia akan jadi bahagi 12. So, lepas tu buatlah. Selesaikanlah. Jadi 36 bagi 12 adalah 3. So, K sama dengan 3. Kita tengok contoh yang ketiga untuk anu dalam darab. Okay, 15 darab P sama dengan 60,000. Apakah nilai P? Okay, dalam pengiraan. Okay. Kita guna nombor yang kecil dulu ya.
Contoh, 6 darab A sama dengan 18. Okey, kita kena ambil kecil dulu. Okey, 6 darab A sama dengan 18. So, A ni 6 darab 3 kan. Jadi macam mana nak dapat A tu? So, A. Jadi 6 ni kita suruh dia pergi kat sebelah. Kita tukarkan dia ke sebelah ni. So, 6 darab ni. Bila dia menyeberangi persamaan ni, dia akan jadi bahagi. Bahagi kita kena bahagikan dengan 6. Maaf, tulisan. Okay, kita bahagikan dengan 6. So, 18 bahagi 6 ni jawapannya 3. Jadi, A sama dengan 3. Okay, jadi jika kamu jumpa soalan P ni, Anu ni dia berada di sini. Tadi Anu berada di hadapan. Tadi soalan 2 tadi berada di hadapan. Tapi contoh yang ketiga ni Anu berada di belakang ni, di tengah-tengah ni. So, bila Anu berada di sini, jadi macam mana nak carinya? Tetap juga guna bahagi. So, kalau Anu dalam darab, maksudnya kita nak cari Anu. Kita nak cari Anu ni. Jadi maksudnya nombor ni, 60,000 ni kita bahagikan dengan 15. Setiap kali soalan jumpa Anu dalam darab, tak kira dia di hadapan ni Anu ataupun di belakang ni Anu. Jadi, bila nak cari, bahagi dia. So, 60,000 bahagi 15. So, P sama dengan, yang ni kita nak bahagi dalam bentuk lazim boleh. Kita nak buat dalam pecahan pun boleh. Ingat bahagi ni, dia adalah pecahan. Sorry. Pecahan nanti pening kepala kamu. So, saya tak nak buat dalam pecahan. So, saya akan guna kaedah bentuk lazim. So, 60,000. 60,000 bahagi dengan 15. So, tolak sifar. Jadi, yang ni kena hafal sifir lah. Sifar yang 6. Turunkan sifar 60. 15 darab 4. Salah saya darab 4 ni. Betul. 4. Jadi, 4 di sini. Yang ni 60. Tak ada laki. So, kosong ni kena juga tolak. Jangan tak tolak. Letak kosong. Turunkan lagi kosong. Tolak lagi kosong. Letak kosong. Lepas tu turunkan lagi kosong yang last ni. Okay, tolak lagi kosong. So, jawapannya tak ada laki. So, kosong di atas. So, jawapan P adalah 4,000. Sifar yang berada di depan ni tak perlu ditulis. So, jawapan P adalah 4,000. Ingat bila jumpa Anu dalam darab, tak kira Anu tu berada di depan ataupun di belakang, kita kena buat dia bahagi. Okay, kita tengok contoh yang keempat. Untuk Anu dalam darab. Okay, Anu ni pun tip tadi. Kalau Anu dalam darab, so kaedah dia bahagi untuk cari Anu. So, macam mana nak cari? Kita bahagi je lah. Jadi, hash, nak cari hash. Jadi, 65,260 ni kita bahagi je lah dengan 13. Buat dalam bentuk lazim. Okay. Bahagi dengan 13. Sifir 13. Hafal? Tak hafal? Kalau tak hafal, buat. Sifir 13. 13, 26, 39. Lepas tu, 39 tambah 13 ni. 52 dah. Seterusnya, buatlah sendiri. Okay. So, di sini 6 bahagi 13 tak boleh. Kita tolak dengan sifar. Jadi, letak sifar. Jadi, 6 tolak sifar 6. Turunkan 5. Saya guna kaedah macam ni. 13 darab 6 berapa. Saya cuba-cuba je macam tu. Tapi untuk kamu, jangan guna kaedah macam ni. Jangan guna kaedah yang saya selalu buat ni. 13 darab 6 berapa ni. Nanti pening kepala nanti. Jadi, lebih baiknya kalau kamu buat sifir. So, kita habiskan dulu sifir ni. So, tambah lagi 13. 6. Alhamdulillah. 55. 65. Tambah lagi 13. 78. Tambah lagi 13. 1, 13. Tambah 13 1. Bukan 2 1. Depannya tambah 13 1. 91. Kita try dulu. 65. 65 ada. Ni 65. So 65 ni tolak 65 lah.
tak ada baki. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita pilih 5. Okay. Lepas tu, so, turunkan 2. Okay, 2 bahagi 13 tak ada. Jadi, tolak sifar. Okay, 2 tolak sifar 2. Okay, lepas tu turunkan 6. 26. Ni 26. Tolaklah 26. 26 ni 1, 2. 2. So, tak ada baki. Lepas tu turunkan sifar. Tolak sifar. Tak ada baki. Di atas ni jangan lupa naik sifar. Kenapa pentingnya kita tolak sifar tu? Sebab sifar ni adalah nombor, jadi kita kena bahagikan juga. Okay, so nilai H adalah 5 sifar 2 sifar. So, 5020. Sifar berada depan ni, tak payah tulis. Okay. So, homework hari ni. Okay, sila jawab latihan muka surat 32 soalan 1, 2 dan 3. Pastikan anda membuat jalan pengiraan. Okay, ingat tips Tip anu darab. Okay. Nak cari anu, cari anu. Semuanya kena buat operasi bahagi. Okay. Kalau tak hafal sifir, kena buat sifir. Macam mana nak buat sifir? Tambah berulang. Okay. So, jika ada apa-apa masalah, sila PM saya. Okay. Terima kasih.